Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa man walah. Kita sambung lagi perbincangan tentang tajuk qiyas pada tajuk syurutul qiyas. Syarat-syarat bagi qiyas. Kata pengarang rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain. Amaliyatul qiyas la tasihhu illa idza tawafarat syurutun khassatun. Proses kias tidak akan sah kecuali tawafarat syurutun khassatun, jika memenuhi syarat-syarat khusus. Minha, antaranya ma yata'allaqu bil asli, ada syarat yang berkait dengan asal. Wa minha ma yata'allaqu bi baqiyati arkanil qiyas, dan ada yang berkait dengan baki rukun-rukun qiyas yang lain. Falladhi yushtaratu fil asli, yang disyaratkan pada asal, iaitu perkara yang kita nak kiaskan di atasnya itu, alla yakuna far'an li aslin akhar, jangan perkara asal itu menjadi furu' kepada asal yang lain. Dia mestilah dia tu sendiri ada nas yang datang berkaitannya, bukan kita kiaskan di atas sesuatu yang telah dikiaskan kepada yang lain. Jadi kita nak kiaskan kepada asal. Asal tu jangan jadi furu' kepada yang lain. Ai yathbuta, bahawa apa maksud jangan jadi furu' bagi yang lain? Bahawa sabit hukumnya binassin au ijma'. Asal itu, hukum itu sabit dengan ada nas atau ijma'. Amma syurutu arkanil ukhra, adapun syarat-syarat rukun lain, fatahtaju ila syai'in minat tafsil, maka berhajat kepada sedikit tafsil, perincian, detail. La siyama syurutul illah, lebih-lebih lagi syarat illah. Okey, pertama, awalan syurutu hukmil asli, syarat hukum asal. Jadi kita kembali balik kepada rukun-rukun tu, ada apa? Ada al-aslu, lepas tu hukum al-asli. Kemudian ada fara', ada illah. Jadi yang dibincangkan sekarang ialah kita tengok pada hukum asal dulu. Apa syarat dia? Ayyakuna hukman syar'iyyan amaliyan. Hukum asal itu mestilah dia hukum syarak yang berbentuk amali. Sabata binassi minal kitab aw sunnah, yang sabit dengan nas, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Amma idza kana thubutuhu bil ijma', adapun jika hukumnya sabit dengan ijma', faqad qala ba'dul usuliyyin, maka berlaku khilaf, maka sebahagian para ulama usul berkata, la yasihul qiyasu fi hadhil halah, tidak sah qiyas kalau hukum itu sabit dengan ijma', bukan dengan dalil Quran atau hadis. Li'anna al-qiyas yaqumu ala ma'rifati illatil hukmi, kerana qiyas dia berdiri di atas mengetahui illah hukum. Jadi qiyas ni memang kita nak qiyas kena tahu illah hukum. Wa ala asasi wujudiha fil far'i, maka dia dan juga berdiri di atas asas adanya illah itu pada furu'. Yusawwa bil asli, furu' yang yusawwa, yang nak disamakan bil asli dengan yang asal fi hukmihi. Wa hadha la yata'atta fi ma thabata hukmuhu bil ijma', dan ini tidak mungkin datang pada perkara hukumnya, perkara nas yang hukumnya sabit dengan ijma', pada hukum pada sesuatu asal yang sabit hukumnya dengan ijma'. Kenapa? Jadi dikata, sebagian ahli usul kata hukum bagi asal mesti sabit dengan Quran ataupun hadis, tak boleh dia sabit dengan ijma'. Kenapa? Tengok, dia kata pertamanya kita kena faham dulu, kerana qiyas itu dia bergantung kepada adanya illah. Dengan illah inilah kita nak samakan furu' dengan asal. Okey, dan ini tidak berlaku kalau hukum itu sabit dengan ijma'. Kenapa? Li'annal ijma' la yushtaratu fihi dhikru mustanadihi. Ijma' tidak disyaratkan disebut mustanad sandaran ijma'. Bila berlaku ijma', katakan ajma'atil ummah ala kadha wa kadha, umat berijma' di atas demikian, adakah syarat perlu disebut apakah sandaran ijma' yang menyebabkan para ulama ijma' atas perkara itu? Tak syarat. Wa ma'a adami dhikril mustanad, dengan keadaan tidak disebut sandaran ijma', la tu'raf, maka tidak diketahui illatul hukmi, tak tahulah illah hukum. Fala yumkinul qiyas, maka ketika itu tak boleh nak kita qiyas. Jadi hujahnya mudah saja. Kerana ijma' tidak disyaratkan sebut sandaran kepada ijma', maka macam mana kita nak keluarkan illah? Kerana mustanad dia tidak ada. Wa qala akharun, maka berkata sebahagian lain, tasihu ta'diyatul hukmi ila al-far'i bil qiyas. Untuk kita langkaukan hukum daripada fara' dengan berdasarkan qiyas,
wa in kana thubutul hukmi bil ijma', walaupun sabit hukum dengan cara ijma'. Jadi tadi yang kata tak boleh kalau hukum itu sabit dengan ijma'. Sekarang ni sebahagian mengatakan boleh. Boleh sahaja kita melakukan qiyas kepada asal yang hukumnya sabit dengan ijma'. Lianna ma'rifata illatil hukmi, kerana mengetahui illah hukum, laha bagi sesuatu untuk laha turukun, untuk mengetahuinya laha turukun, ada beberapa cara. Jadi cara nak kenal illah itu ada banyak cara. Minha al-munasabatu, antaranya ialah munasabah, kemunasabahan antara al-asli wa hukmihi, antara asal dan hukumnya. Kama sayati, sebagaimana lagi akan datang bayanuhu fi ma ba'du, selepas pada ini. Fala yadhurru adamu dhikri mustanadil ijma', maka tidak masalah kalau tidak disebut sandaran ijma'. Wala yahulu huna duna ma'rifati, dan dia tidak menghalang. Yahuni tidak menghalang di sini untuk menghalang daripada mengetahui illah. Tidak sebut itu tidak menghalang untuk kita mencari illah bagi hukum asal itu. Wa hadzal qaul huwa ar-rajih. Ini qaul yang rajih. Amma idza kana al-hukmu thabitan bil qiyas, adapun jika hukum itu sabit dengan qiyas wahdahu, semata-mata, fala yasihu ja'luhu aslan, maka tak boleh kita jadikan dia asal, wal qiyasu alaih, dan nak qiyas atasnya. Jadi sepatutnya asal itu dia mesti sabit dengan nas, termasuklah ijma'. Kalau asal itu dia sabit dengan qiyas dah, lepas tu kita nak datangkan fara', nak qiyas kepada qiyas, tak boleh, tak kuat. Dia jadi tidak kuat. Kenapa kita nak kiaskan pada sesuatu yang telah dikias? Patutnya kita kiaskan pada asal yang asal. Okey. Maka fala yasihu ja'alhu aslan wal qiyasu alaihi, dan tak boleh nak kias. Bal yajibul qiyasu alal asli, bahkan wajib kita kias atas al aslin mansus, asal yang telah dinaskan ala hukmihi, ke atas hukumnya ra'san, secara terus. Kan kita katakan asal ini dia, katakanlah andaikan dia kias, tentu dia kias di atas ada asal yang lain yang memang asal bersandarkan nas kan. Tiba-tiba kita nak sandarkan furuk kepada sesuatu asal yang datang dengan cara kias. Tak perlulah. Kenapa kita nak sandarkan di sini? Sepatutnya kita teruslah ke asal yang menjadi asal bagi kias yang kita nak kiaskan di atasnya. Jelas Okey, yang kedua, ayakuna ma'qulal makna, mestilah hukum itu, hukum bagi asal tu ma'qulal makna, sesuatu perkara yang difahami ataupun dapat dicapai kerasionalannya. Dengan maksud apa? Bi ayakuna mabniyan, dengan bahawa hukum itu dibina ala illatin, dibina di atas illah yastati'ul aqlu idrakaha, yang mampu akal untuk memahaminya. Lianna asas al-qiyas, kerana asas bagi qiyas ialah idraku illatil hukmi, ialah mengetahui illah hukum, wa idraku tahaqquqiha, dan mengetahui tahaqquqiha, ada kesungguhan illah, ada ke tidak illah itu fil far'i, pada fara'. Kita pertama illah mesti berdasarkan qiyas berdasarkan illah, dan kita nak pastikan idrak tahaqquqiha, kepastian illah itu wujud atau tidak pada furu', hatta yumkinu bihadza, supaya mungkin dengan ini ta'diyatul hukmil asli, kita nak langkaukan hukum asal ilal far'i, kepada fara', lishtirakihima fil illah, kerana kedua-duanya kita kata sama pada illah. Fa idza ta'azzara, apabila sukar alal aqli, atas akal, idraku, kalau akal sukar memahami illah, ta'adzarul qiyas, maka akan jadi sukarlah untuk qiyas, tak boleh nak qiyas. Walihadza qala ulama, kerana itu ulama berkata la qiyasa fi ahkami ta'abbudiyah, tidak boleh kita qiyas pada hukum ta'abbudiyah, perkara yang memang kita terima kerana ta'abbudi, kerana kehambaan kita. Contoh apa? Kenapa tawaf 7 kali? Nak qiyas kat mana tu? Kenapa kena sa'i, kena antara Safa dan Marwah? Itu kita ta'abbudi semata-mata. Kenapa semayang Zuhur tu 4 rakaat, Maghrib 3? Itu semua itu termasuk dalam ahkam ta'abbudiyah, maka kita tak boleh nak qiyas. Wahyal ahkamul lati ista'tharaha, iaitu hukum-hukum yang Allah Ta'ala rahsiakan, bi'ilmin, dengan ilmunya, allalaha bi'ilmi ilaliha. Bi'ilmi ilaliha, Tuhan merahsiakan bi'ilmi ilaliha, dengan ilmu illah-illahnya, allati buyinat, yang
ditegakkan, yang dibina al-ahkamu alaiha, hukum di atasnya. Jadi perkara itu Tuhan tak beritahu kepada kita. Allah Ta'ala rahsiakan ilah-ilahnya. Walam yaj'al li ahadin sabila li ma'rifatiha. Dan Allah Ta'ala tidak jadikan bagi seseorang pun jalan untuk mengetahuinya. Ka'adadi rakaat, seperti bilangan rakaat. Wa tahdidi jildi zani, dan menentukan merotan orang pezina, wa zaniyah bi mi'ati jaldah, dengan 100 rotan. Kenapa 100? Kenapa tidak kurang atau lebih? Wa jildi al-qadhifi 80 jaldah, dan dipukul orang yang tuduh orang berzina tu 80 rotan pula. Kenapa 80 di sini, di sana 100? Wa tawafu haula al-Ka'bah fil haji bi adadin makhsus, tawaf di sekitar Kaabah masa haji dengan bilangan tertentu. Wa kadza sa'yu baina Safa wal Marwah, dan sa'i antara Safa Marwah bi adadi muayyan, dengan bilangan tertentu. Wa nahwu dzalik, dan seumpamanya. Amma idza kana hukmul asli ma'qul al makna, jadi benda itu tak boleh kita nak kiaskan. Adapun jika hukum asal ma'qul al makna, dia dapat difaham maknanya, makna kerasionalan, kelogikannya. Kita dapat faham, reti makna dia. Ai annahu mabniun ala illatin, iaitu dia bina di atas illah yumkinu lil aqli idrakuha, yang boleh bagi akal memahaminya. Fal qiyasu yasihu, maka qiyas itu sah fi hadhihi al halah, boleh pada keadaan ini. Idza ma urifat, apabila diketahui al illatu, wa urifa, dan diketahui tahaqququha, sungguhnya illah itu ada. Tahakkuk ni makna ada sungguhnya illah fil far'i. Bila kita tahu illah dan kita pastikan memang ada illah pada fara', maka boleh kita kias. Sawa'un akana hukmul asli min ahkamil azimah, sama ada hukum asal tu termasuk daripada hukum azimah. Hukum azimah ni hukum asal yang sebelum dirukhsah. Di azimah ni hukum asal. Contoh semayang 4 rakaat pada semayang Zuhur, Asar dan Isyak kan. Itu azimah. Kemudian diberi rukhsah, diringankan jadi 2 ketika musafir yang panjang. Jadi sama ada benda itu melibatkan hukum azimah, wa huwa ma syuri'a, iaitu sesuatu hukum yang disyariatkan ibtidaan pada permulaan. Au kana min ahkamir rukhsah, ataupun hukum itu daripada hukum rukhsah tapi boleh faham illah, boleh kita kias. Wa huwa ma syuri'a istisnaan, iaitu hukum yang disyariatkan istisnaan kerana pengecualian. Faminal awal, daripada yang pertama, ila tahrimu syurbil khamri, pengharaman minum khamar. Ni contoh pertama, contoh azimah. Azimahnya mana? Iaitu pengharaman minum khamar. Wa man'il warith, dan wa man'ul warithi al-qatili minal mirah, dan dihalang waris yang membunuh pewaris itu daripada harta pusaka. Itu contoh hukum azimah. Wa minal thani, contoh daripada yang kedua, mana hukum rukhsah? Bai'ul araya. Bai'ul araya. Bai'ul araya ni apa? Araya ni ialah jual beli tamar yang masih di pohon. Araya ni ialah istisna yang Nabi beri bagi pekebun tamar. Jika mereka mempunyai tamar yang masih, kita kata masih segar, tamar yang belum kering, kita panggil kurma yang belum kering, tamar yang belum kering tu, maka kalau nak tukar dengan tamar yang kering, mesti kena berlaku persamaan. Mesti dia kering dulu, tidak berlaku riba. Tapi Nabi benarkan dalam khamsati ausuk, dalam kadar 5 ausuk sahaja. Dalam kadar 5 ausuk. Tujuan apa? Kadang-kadang orang yang mempunyai tamar yang masih segar tu, dia berhajat untuk beli tamar kering untuk simpan sebagai makanan ruji dia. Maka Nabi SAW membenarkan bai'ul araya untuk yang mana rutab ni maknanya tamar yang segar yang ada di pokok, boleh dijual bimithli qadrihi tamran an tariqil khasi, dengan seumpamanya tamar dengan jalan khas ni, dengan jalan agak-agak. Kita agak tu maksud dengan jalan dikirakan. Kalau tamar itu segar, kalau kering dia berapa kg contohnya, maka boleh buat tukaran sebegitu. Pada asal tak boleh. Sebab apa? Sebab dia akan berlaku riba. Tentulah tamar yang masih segar tak sama dengan tamar kering. Tapi orang yang pandai boleh agak. Maka Nabi benarkan dalam lingkungan yang sedikit, iaitu khamsatu ausuk, 5 wasak. Maka di sini ialah bai'ul araya. Dibenarkan kerana rukhsah. Kerana rukhsah. Pada asalnya tak boleh kerana berlaku riba, tetapi dibenarkan kerana rukhsah dalam timbangan 5 ausuk. Wa aklu al-maitati, dan
makan, kita kata makan bangkai. Dibenarkan kalau dalam keadaan darurat, kalau tak makan mati. Wa nahwuha minal muharramat, dan selain daripada seumpamanya daripada perkara haram inda darurah, ketika darurat. Yang seterusnya, syarat seterusnya, an yakuna lahu illatun. Hukum itu mempunyai illah, yumkinu tahaqququha, yang boleh adanya, berlakunya illah itu fil far'i, pada furu'. Fa idza kana al-illatu qasiratan. Ini apa maksud? Maksud illah itu ada, dia boleh melengkawi pada furu'. Dia bukan illah qasirah. Illah qasirah ni illah itu terhad ada pada asal je, dia tak boleh nak kias. Maka apabila illah itu qasirah, hanya terhad alal asli, hanya ada pada asal, wala yumkinu tahaqququha, yang tak boleh kita pastikan dia ada fi ghairihi, pada selain asal, imtana'al qiyas, maka terhalang oleh qiyas. Li'anna al-qiyasa yastalzimu, kerana qiyas melazimkan ishtiraka al-far'i, melazimkan mesti menyertai furu' dan asal fi illatil hukmi. Tidakkah qiyas itu kita nak samakan furu' dengan asal pada illah? Jika illah itu tidak boleh dilangkaui pada benda lain, hanya ada pada asal, maka macam mana nak berlaku qiyas? Fa idza kanat illatul hukmi, apabila illah hukum, la yutasawwaru, tidak boleh digambarkan, wujuduha, adanya illah fi ghairil asli, pada selain asal, lam yutasawwar al-ishtiraku fil illah, maka tidak dapat digambarkan boleh berlaku penyamaan pada illah. Wabittali, dengan begitu, la yumkinul qiyas, tak boleh kita qiyas. Contoh, ka qasris salati fis safar, seperti qasar sembahyang ketika musafir, au ibahatil fitri, ataupun mengharuskan berbuka fihi fis safar, masa safar, boleh berbuka puasa masa musafir. Maka fa'illatul hukmi fil ithnain, illah hukum pada kedua-dua masalah ni ialah as-safar. Illahnya ialah musafir. Wal gharadu minhu, dan tujuan dibenarkan dan diberi rukhsah itu ialah daf'ul masyaqqah, untuk menolak kesukaran. Lakin hadhihi al-illatu, tetapi illah ini, hiya safar, iaitu safar, la tatahaqqaqu, tidak berlaku fi ghairi safar, pada selain safar. Bolehkah kita nak cari illah safar pada selain safar? Tak, illah safar lah. Maka dibenarkan qasar ketika safar, dibenarkan berbuka puasa Ramadan ketika musafir. Maka illah musafir itu boleh ada kepada selain musafir? Tak boleh. La yatahaqqaqu fil ghairi musafir, tidak berlaku pada selain orang yang musafir. Fala yumkinu an yuqasa, maka tak boleh kita qiyas alaihi, di atasnya, man yaqumu bil a'mami syaqqah, orang yang melakukan amalan yang berat, wal mihani, dan juga kerja-kerja al-madinah, al-mudniyah, kerja-kerja yang meletihkan. Pada bulan puasa boleh tak kita nak kata dia boleh berbuka puasa? Tak boleh. Sebab tak berlaku musafir. Kecuali kalau tak makan jadi mati, itulah, itu bab darurat. Boleh tak dia buat kerja berat, maka dia nak qasar? Tak boleh, kerana illah itu qasirah, hanya terhad pada safar. Yang seterusnya, yang keempat, alla yakuna hukmul asli mukhtassan, janganlah hukum asal itu tertentu dengannya. Satu hukum itu bukan tertentu dengan asal itu. Li'anna ikhtisasahu bihi, kerana pengkhususan hukum dengan asal, yamna'u ta'diyatahu, menghalang daripada dilangkaukan hukum itu ilal far'i, kepada furu'. Wa idham tana'ati ta'diyatu, apabila imtana'at ta'diyatu, terhalang oleh melangkaui, imtana'al qiyasu qat'an, maka tak boleh kita qiyas secara pasti. Li'anna al-qiyasa fi hadhil halati, kerana qiyas ketika ini munaqidun lid-dalil, menafikan bagi dalil, alladhi dalla ala ikhtisasil asli, yang menunjukkan pengkhususan asal bil hukmi, dengan hukum. Wal qiyasul munaqidu lid-dalil, dan qiyas yang menafikan bagi dalil, yang membatalkan dan menafikan bagi dalil, batilun. Tak bolehlah kita nak qiyas. Dia qiyas tu diri membatalkan dalil itu. Famin dhalika, contohnya, ikhtisasul Rasul SAW bi ibahati zawaj bi akthara min 4 zawjat, pengkhususan Nabi untuk harus menikah lebih pada 4 orang isteri. Wa tahrimu nikahi zawjatihi min ba'dihi, dan haram nikah dengan isteri Nabi selepas Nabi wafat. Fala yasihu an yuqasa alaihi ghairu, maka tak boleh kita nak kiaskan hukum ini kepada selain Nabi fi hadza tahrim, pada pengharaman itu, wa tilkal ibahah, dan keharusan itu. Orang lain pula nak kata pemimpin negara boleh menikah lebih pada 10 orang kerana ikut Nabi, lebih pada 4 orang, ini tak boleh. Sebab khusus hukum itu pada Nabi.
Wa mithluhu, contohnya ikhtisasu Khuzaimah bin Thabit. Perkhususan Khuzaimah bin Thabit. Khuzaimah Thabit ni sahabat Nabi, dikhususkan bi qabuli syahadatihi wahdah, dengan diterima penyaksiannya seorang. Kalau ikutnya saksi kena 2 orang, tapi Khuzaimah ni Nabi kata dia seorang tu macam 2 orang. Hadza hukmun khasun, ini hukum yang khusus bihi dengan Khuzaimah. Thabata biqaulin Nabi, sabit dengan perkataan Nabi, man syahida lahu Khuzaimah, tu siapa yang Khuzaimah menyaksikan baginya, fahuwa hasbuh, cukuplah dia seorang. Fala yasihu an yuqasa, maka tak boleh kita kiaskan alaihi ala Khuzaimah ghairuhu, selain daripada Khuzaimah, min afradil ummah, daripada individu ummah. Hatta Abu Bakar sekali, hatta Sayyidina Umar sekali tak boleh, sebab Nabi hanya khususkan hukum pada Khuzaimah. Mahma kanat darajatuhu fil fadli, walaupun apakah kedudukannya dalam kemuliaan, tak boleh. Wat taqwa, dan takwa. Ceritanya macam ni, Khuzaimah macam ni. Satu hari Nabi SAW membeli seekor tunggangan dengan seorang badui. Ada membeli kuda dengan seorang badui. Dalam perjalanan Nabi balik ke Madinah, ketika itu Nabi seorang saja. Maka Nabi berkenan kepada tunggangan itu, Nabi pun beli dan Nabi bayar dah. Nabi bayar. Maka tukang jual tu, dia belilah dan terima duit daripada Nabi, tapi dia syaratkan dia akan heret kuda dia tu sampai ke Madinah. Maka Nabi benarkanlah. Maka Nabi pun berjalan dan beli sampai ke Madinah. Bila Nabi minta tunggangan binatang yang Nabi beli tu, lelaki tadi kata, mana duit? Mana duit? Padahal Nabi dah beri. Dia datang syaitan seakan-akan kita kata memberi waswas padanya, seakan-akan dia nak tamak. Padahal Nabi dah beri. Jadi Nabi kata, aku dah bagi kepada kamu. Maka lelaki tadi kata, siapa yang jadi saksi pada kamu? Mana saksi kamu? Tak ada orang. Tiba-tiba di situ ada Khuzaimah. Khuzaimah kata, aku jadi saksi kepada Rasulullah bahawa dia telah bayar kepada kamu. Kamu jangan menipu. Jangan menipu. Betul-betul ni Rasulullah ni. Jangan tipu. Kalau tidak, kamu dapat laknat ni. Lelaki tu jadi takut. Betul. Betul. Rasulullah dah bagi dah. Akhirnya dia pun mengaku bahawa Rasulullah dah bagi duit. Tapi Nabi pelik. Khuzaimah tidak ada bersama beliau masa dalam peristiwa belian tadi. Kenapa Khuzaimah menjadi saksi? Lalu ditanya Khuzaimah, kenapa kamu jadi saksi? Kamu tidak ada masa itu. Khuzaimah kata, aku percaya kepada kamu tentang wahyu yang datang daripada langit, maka tentang perkara dunia yang kecil ini takkan aku tak percaya pada kamu. Jadi Nabi bergembira dengan keimanan Khuzaimah. Nabi kata, man syahidalahu Khuzaimah fa syahadatuhu bi syahadati rajulain. Siapa yang Khuzaimah menjadi saksi, syahadah dia, penyaksian dia macam 2 orang lelaki. Jadi perkhususan hukum itu hanya Khuzaimah sahaja. Itu syarat bagi hukum asal. Kemudian kita akan masuk syuru' al-far'i. Wallahu ta'ala alam.